Kembali lagi kita untuk mengikuti pada kali ini segmen Tazkirah dalam wawancara cara mendapatkan cinta Allah. Kita sudah pun membawakan ke studio pada kali ini bersama dengan narasumber kita Ustazah Siti Juhaida. Pada kali ini kita ingin mengupas berkenaan dengan cara mendapatkan cinta Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya ni pada hari ini? Alhamdulillah. Biasa Nadira? kita ni bertiga, alhamdulillah sihat. Okay. Tapi pada kali ini kita ingin membincangkan berkenaan dengan tajuk cara mendapatkan cinta Allah. Jadi untuk mukadimahnya ni Ustazah, mungkin dapat Ustazah terangkan sedikit sebanyak berkenaan tajuk kita, silakan. Okey, terima kasih Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Para penonton yang saya hormati sekalian dan juga Nadira yang cantik manis. Wow. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dapat berkumpul pada kali ini walaupun dengan Nadira seorang saja. Tapi alhamdulillah tajuk yang dibawakan pun sangat menarik yang mana cara untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Biasanya manusia ini memang suka dicintai, mencintai dan jangan lupalah untuk kita ni mencintai siapa tu Tuhan kita ni, Allah kita ni. Yang mana Allah lah sebenarnya cinta hakiki yang sepatutnya yang kita ni perlu utamakan. Kenapa saya katakan begitu? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan perasaan kasih dan sayang dalam diri hamba-Nya. Untuk saling mencintai. Maksudnya di sana yang pertama sekali mencintai Allah. Kemudian lagi mencintai sesama manusia. Maksudnya keluarga kita ni. Kalau kita ni ada pasangan, suami kita ni. Perlu ada tu. Dan juga jangan juga lupa untuk mencintai haiwan. Haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Mencintai alam sekitar, menjaga alam sekitar dan sebagainya. Itu sudah termasuk kepada mencintai. Cinta dan mencintai, berkasih sayang. Dan alhamdulillah, ada terdapat dalam hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan bahawa maksudnya saja yang mana jika seseorang hamba itu mendekati Allah, yang mana hadis ini sebenarnya hadis qudsi yang mana Allah sendiri yang berfirman, yang mana jika seseorang hamba yang mendekati Allah, mendekatiku sejengkal, maka nescaya aku mendekatinya satu hasta. Dan jika dia mendekatiku satu hasta, nescaya aku mendekatinya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, nescaya Allah akan mendatanginya dengan berlari. Subhanallah. Inilah sebenarnya kalau kita ni sudah cintakan Allah. Kalau kita ni cuba untuk merebut cinta Allah. Kita ni cuba untuk menghampiri Allah tu dengan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga kita ni menjauhkan diri kita ni daripada perkara yang dilarangnya. Itu sudah salah satu cara sebenarnya untuk kita ni mendekati Allah Subhanahu wa taala, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita ni bayangkan kalau kita ni suka, ini istilahnya dari segi kita ni lah. Kalau kita ni sukakan orang itu, of course kita ni kan mau cuba untuk mendekati dirinya. Betul. Mana kita ni mau lari dari ia? Kalau boleh dah setiap malam, setiap hari kita ni kan mau tahu kan kabarnya. Ini juga sama juga ceritanya macam mana dengan kita ni dengan Allah. Kalau kita ni maukan rahmat Allah, kalau kita ni maukan cinta Allah, kalau kita ni maukan redha Allah, of course kita ni mesti akan cuba untuk merebut kasih sayangnya, merebut cintanya. Jadi kata Allah, kalau seorang atunya sejengkal sajanya, nescaya Allah akan datang kepadanya sehasta. Kan? Subhanallah, satu hasta. Dan juga kalau yang mendekatiku yang satu hasta, maka ia akan datang satu depa. Kalau Allah kalau kita ni datang kepada Allah dengan cara berjalan, Allah datang dengan cara berlari ke arah kita ni. Subhanallah. So inilah sebenarnya yang mana keistimewaannya kalau kita ni mencintai Allah, cinta Allah itu tidak mengecewakan. Itu yang paling penting. Kerana kalau cinta manusia sudah pasti ada yang mengecewakan. Indah semestinya semua orang akan mengasihi kita ni. Pasti ada perasaan kecewa. Tapi dengan Allah, cinta hakiki adalah cinta yang tidak mengecewakan dan tidak ada saingan. Kenapa tidak ada saingan?
Kerana semua orang memang merebut cinta Allah dan Allah sudah pasti akan membalas cinta kita ni. Subhanallah, itulah keistimewaannya. Betul sekali. Kalau dari perkongsian Ustazah sendiri, teringat sebenarnya di antara salah satu perkongsian daripada Buya Hamka sendiri, katanya cinta itu adalah sesuatu yang sangatnya dalam bahasa Arabnya azim, sangat besar. Jadi apakah yang lebih besar di dunia ni melainkan daripada cinta Allah. Jadi daripada penjelasan Ustazah tadi, tertanya juga, kalau sebegitu besarnya cinta Allah, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba yang indah dan apa ni dapat meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin dapat saya kongsikan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Nadira. Memang cara untuk kita ni mendapat cinta Allah, tahu macam mana kita ni akan meraih. Kita ni nada apa? Nada apa sebenarnya? Kita ni wujudkah tidak akan maksudnya Allah tu tetap saja ada. Kita ni wujudkah, indah wujudkah, Allah tetap berdiri dengan sendirinya. Allah tidak perlukan kita ni. Tapi kita ni sebenarnya yang memerlukan Allah. Kita ni yang perlu merebut cinta Allah. Jadi cara untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, of course kita ni perlu melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Lakukan perkara yang ma'ruf dan tinggalkan perkara yang mungkar. Jadi of course kita ni perlu melakukan ibadah sembahyang yang diperintahkan oleh Allah. Kalau boleh ditambah lagi dengan sembahyang sunat, kemudian berpuasa, kemudian lagi banyak-banyak membaca Al-Quran, yang mana kita ni tahu Al-Quran itu adalah kalamullah. Kan biasanya kalau kita ni cinta manusia ni, kalau boleh kita akan mendengar suaranya setiap hari. Kerana kita ni sayang kalau orang rindu. So kalau kita ni kan mencintai Allah dengan cara melepaskan rindu kepada Allah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebab itulah kalamullah. Kan itu istimewanya Allah ni. Walaupun kita ni indah nampakkan kewujudan Allah depan mata kita ni. Tapi kita ni dapat merasakannya. Allah itu ada di sisi kita ni. Dan juga inilah di antara lain lagi, banyak-banyak bersedekah. Bersedekah itu kerana Allah. Niat itu pastikan didahulukan Allah. Dan juga niat yang kedua kita ni bersedekah itu adalah kerana untuk membantu fakir dan miskin. Itulah di antaranya lah untuk kita ni meraih cinta Allah. Itulah dikongsikan di antara cara-cara untuk kita sebagai seorang hamba ini dapat meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terkesan dengan perkongsian Ustazah di mana Ustazah ada mengatakan kita ni tidak ada apa-apa. Kita ni cuma fakir miskin, hamba abdi sahaja. Adakah indah? Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada. Tapi bagi hamba abdi dan hamba yang fakir miskin ini, apa manfaat yang dapat ia perolehi, yang dapat ia raih daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ini? Okey, alhamdulillah, terima kasih Nadira. Okey, apa yang ia dapat kerana ia memang indah ada apa-apa. Tapi kerana ia mencintai Allah, apa yang ia dapat manfaat daripadanya? Iaitu contoh saja yang dapat saya kongsikan, iaitu orang yang mencintai Allah itu ia akan merasa dirinya tenang. Ia akan merasa dirinya hidupnya penuh keberkatan. Kerana apa? Ia mendahulukan Allah. Everything apa yang ia buat, ia akan mendahulukan Allah. So ia akan menimbang-nimbang apa yang dilakukannya ni Allah cinta ke indah? Allah suka rahku ke indah? Kalau saya bersedekah sebanyak RM50 ni, Allah suka ke indah saya? Adakah saya membalas cinta Allah ataupun indah? Itulah sebenarnya. Dan juga di antara lain juga kenapa perlunya kita ni merasa bahawa Allah itu sayangkan kita ni, mesti kita ni bersangka baik dengan Allah. Artinya apa jua dalam kehidupan kita ni, ujian yang kena bagi, kita ni mesti bersangka baik dengan Allah. Apabila kita ni bersangka baik dengan Allah, maka akan timbul rasa cinta. Kalau kita ni bersangka buruk dengan Allah, sudah tentu kita ni membenci. Betul. Kalau kita ni macam manusia saja. Kalau kita ni bersangka buruk arah suami kita ni, maka akan timbul bisikan-bisikan jahat. Kalau kita ni bersangka baik, maka insya-Allah kita ni akan bahagia. Kita ni akan tenang. Betul. So inilah sepatutnya dalam kita ni meraih cinta Allah, pastikan hati kita ni itu bersangka baik kepada Allah. Lepas satu lagi, hati kita ni itu tenang. Insya-Allah yang mana kita ni banyak mengingati Allah, maka hati kita ni tenang, Allah akan bagi kita ni hidayah.
Allah bagi akan kita ni keberkatan, keselamatan, keredaan dan juga mungkin ganjaran yang paling kita ni tunggu-tunggu, iaitu syurga Allah. Betul. Memang kita ni mahukan syurga Allah. Semua orang mahu. Tapi adakah usaha kita ni itu menuju ke arah syurga Allah? Atau kita ni tanya diri kita ni sendirilah. Betul. Muhasabah diri kita ni. Mungkin itulah dapat menjelaskan sedikit. Daripada perkongsian Ustazah tadi, sebenarnya teringat jua selalunya mereka yang menuju kepada penghijrahan untuk meraih lagi redha Allah, untuk meningkatkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diorang sudah merasa kemanisan iman itu, diorang selalu memikir inilah rasa yang akan berlangsung atau berterusan untuk waktu yang sangat lama. Tapi kita ni tahu secara logik dan secara manusiawi juga, tidak ada benda yang ia konsisten sepanjang masa Tidak ada ia sepanjang masa manis, tidak ada ia sepanjang masa bersemangat saja dari awal sehingga hujung. Jadi konsisten ini saya percaya sahaja ia bukan tentang menjadi sempurna, tapi ketika mana ia merasai titik gugurnya tu, titik lemahnya tu, ia bangkit kembali. Tapi Ustazah, mungkin dapat Ustazah kongsikan bagaimana rasanya ataupun bagaimana caranya kita ni dapat istiqamah. Istiqamah bukan artinya kita ni sempurna, tapi bagaimana kita ni dapat cuba untuk bangkit kembali kalaupun kita ni gagal dalam meraih rasa kemanisan cinta tu. Bagaimana Ustazah? Terima kasih. Alhamdulillah faham pula tu soalan Atta mengenai dengan memang kalau kita ni cinta kepada manusia pun ada pasang surut. Ada masanya kita ni macam benar-benar sayangkan orang itu. Tapi ada masanya juga ada perasaan terselit benci, kadang-kadang sasak juga. Tapi inilah sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana itu yang cinta hakiki yang mana kalau boleh tak setiap masa kita ni rasanya kalau boleh kalau boleh kita ni memang sentiasa meninggi saja iman itu. Iman itu sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa sebabnya kadang-kadang ada naik turunnya, ada pasang surutnya. Kerana apa? Kita ni mudah terhasut. Mudah lalai. Kenapa kita ni mudah lalai? Itu ni keduniaan ni. Itulah macam manusia, nama manusia. Yes. Itulah ujian untuk kita ni sebenarnya. Adakah apabila kita ni diberi kesenangan, kita ni semakin mengingat Allah ataupun indah, ataupun semasa waktu susah saja kita ni baru takkan ingat Allah. So inilah sepatutnya kita ni kalau boleh banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengingati Allah. Agar hati kita ni itu sentiasa ingat kepadanya. Dan juga lagi mengenai dengan yang tadi kenapa pasang surutnya, kita ni cinta ni perlu disemai. Maksudnya perlu dicari. Bukan dicari, maksudnya macam perlu ditanam. Bukan hanya setakat di awal-awal itu saja kita ni menanam. Bukan tanam kali dibaja. Masya Allah. Terbayang ia analoginya macam kita ni membaja betul. Ini juga kita ni membiarkan kan. Kita ni siram kita ni jaga temperaturnya dan sebagainya. Sama juga dengan cinta kita ni kepada Allah. So ilmu itu perlu kita ni cari. Kita ni perlu cari cinta Allah. Mungkin di sekolah ini dah cukup. So kita ni hadir dengan ada majlis-majlis ilmu yang mana lebih mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. So mesti kita ni cari ilmu itu, cari cinta Allah itu melalui juga daripada sahabat-sahabat kita ni. Kadang-kadang orang sekeliling kita ni yang selalu mengingati Allah. Jadi jangan sekali-kalilah dilepaskan peluang itu. Kalau kita ni miliki seorang sahabat yang mana yang ni sahabat kita di dunia dan akhirat, yang selalu asal saja kita ni bertemu dengannya, dengan sahabat kita ni itu, ia selalu akan mengingati pasal Allah. So yang akan menambahkan rasa cinta kita ni kepada Allah. So jangan kita ni lepaskanlah kerana itu sebenarnya sudah satu rezeki, satu nikmat yang Allah bagi melalui sahabat kita ni. So inilah supaya kita ni tetap istiqamah, tetap terus-menerus mengingati Allah, tetap terus-menerus juga mencintai Allah. Saya faham dengan perkongsian Ustazah, di mana saya teringat juga biasanya juga bagi mereka yang berniat untuk berhijrah dan meraih lagi cinta dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, pasti di dalam perjalanan itu rasanya kan berputus asa. Bukan lagi orang kita ni titik gagal ataupun titik lemah ataupun dalam bahasa Arabnya futura, tapi rasanya kan
dalam bahasa Inggerisnya give up completely, ataupun secara penuhnya ingin berputus asa. Jadi bagaimana Ustazah? Apakah sesuatu ringkas yang dapat Ustazah kongsikan bagi mereka yang merasai rasanya ingin berputus asa sahaja? Apakah kekuatan yang dapat mereka cari untuk mereka kembali dalam perjalanan hijrah itu? Okey. Soalannya yang paling simple sajalah. Kita ni lihat sekeliling kita ni. Lihat sekeliling kita ni, lihat kehijauan yang ada di dunia ni. Lihat dunia ni. Banyak sebenarnya nikmat yang Allah bagi kita ni. Kenapa kita ni perlukan give up cinta Allah? Kerana begitu banyak nikmat yang Allah bagi kita ni. Macam hari ini saja. Hari ini saya datang dengan nafas yang Allah bagi. Allah bagi saya hidup pada hari ini. Itu sudah nikmat yang Allah bagi, yang saya rasa sebesar-besar nikmat. Kerana kalau sudah meninggal dunia, mana dapat lagi kan? So, ini juga kita ni dapat pakaian. Parut kita ni pun kenyang. Itu pun sudah nikmat. Kenapa kita ni kan merasa putus asa dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala? So, itulah saya anjurkan kepada orang yang rasanya sudah give up dengan cinta Allah untuk meraih redha Allah ni, untuk melihat sekeliling kita ni, lihat indung kita ni yang ada di sisi kita ni, yang sayang kita ni, yang masih ada di sisi kita ni memberi sokongan, ataupun sudah kira jalan untuk kita ni untuk mendapatkan keredaan Allah. Kerana redanya ibu bapa, maka redalah Allah kepada kita ni juga. So kalau kita ni sudah give up, macam mana kita ni akan meneruskan hidup? Tapi kalau dalam istilah orang Islam, indah ada tua cuma tua-tua, kita ni perlu tetap saja bersemangat. Hidup di dunia ni sementara. Memang sementara. Betul. Sekali saja kita ni hidup. Kalau kita ni mensia-siakan peluang ni, macam mana kita ni kan mendapat syurga Allah. So kita ni perlu untuk cubalah. Jangan putus asa. Minta sokongan daripada orang sekeliling. Lihatlah di sekeliling ni. Banyak sebenarnya nikmat Allah bagi. Kenapa pulang kita ni indahkan cuba untuk merebut cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Luar biasa sekali perkongsian Ustazah pada kali ini dalam tajuknya cara mendapatkan cinta dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu juga yang saya terfikirkan, bagi mereka yang ingin berputus asa tu, mereka rasanya seperti kalau analoginya atau peribahasanya, rasanya macam hati itu mati. Tapi bagi saya, kalau hati yang benar-benar mati ni, ia merasa hatinya mati bah. Jadi the fact ataupun fakta yang merasa ia takut hatinya mati itu menunjukkan hatinya masih lagi ada roh, masih lagi ada jiwa, masih lagi ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan titik keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu ataupun dikira sebagai nikmat bah. Jadi nikmat ini bukan hanya kita ni lihat dari segi fizikal sahaja, kemampuan kita ni untuk bangun, kemampuan kita ni untuk bekerja, walaupun semua nikmat-nikmat itu adalah nikmat-nikmat yang besar, tapi nikmat seperti nikmat rasa ingin kembali kepada Allah itu pun adalah dikira sebagai satu nikmat yang indah semua orang ada. Betul. Jadi amat menarik sekali Ustazah sudah kongsikan berkenaan dengan nikmat tersebut untuk kita ni ingat kembali, dan itulah sebenarnya jua tujuan kita ni untuk berada di sini, untuk kita ni saling ingat mengingati kan. Macam dalam surah, kenapa pula macam saya pula yang memberi perkongsian macam surah Wal-As, katanya semua manusia itu adalah dalam kerugian kecuali mereka yang ingat mengingati sesama sendiri. Betul. Jadi ingat mengingati, mungkin Ustazah ada sedikit peringatan untuk mereka yang menonton kita ni di luar sana. Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, untuk bukan peringatan lah, sedikit perkongsian untuk ingat mengingati. Okey, perkongsian secara simple lah. Rebutlah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni hanya merebut cinta manusia saja. Kerana cinta manusia ni indah akan kekal, dan juga yang sudah tentulah cinta Allah itulah yang paling hakiki yang sepatutnya kita ni rebuti. Tapi bukan bermaksud apa yang saya katakan tadi itu kita ni dah perlu cintakan pasangan kita ni, ibu bapa kita ni. Maksud saya di sana tadi adalah dahulukan Allah, kemudian barutah pasangan kita ni, suami kita ni, indung kita ni dan sebagainya. Dan untuk juga memang of course lah, kalau kita ni merebut cinta Allah ni memang sesuatu yang sangat berat. Kalau kita ni bagi manusia ni yang biasa-biasa saja, yang bukan siapa-siapa, memang terasa berat. Tapi Allah memandang kepada usaha kita ni. Macam mana usaha kita ni itu
merebut cintanya. Kerana Allah indah melihat natijah, keputusan indah. Tapi usaha kita ni sebenar-benar macam mana kita ni kan mendekatkan diri kepada Allah, mencintai kepadanya, insya-Allah. Jadi insya-Allah itulah perkongsian Ustazah berkenaan dengan kesimpulan perkongsian berkenaan dengan tajuk cara mendapatkan cinta Allah pada kali ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan Ustazah di atas kesediaan Ustazah untuk kita ni berbincang dengan lebih lanjut. Satu topik yang bagi saya sangat berat tapi amat diperlukan untuk jiwa-jiwa di luar sana untuk mendapatkan. Inilah yang kita ni panggil sebagai perkongsian kerohanian, agar kita ni bukan sahaja memfokuskan tentang kehidupan seharian kita ni, pergi kerja, balik kerja, makan, tidur, minum, tapi bagaimana dengan makanan jiwa kita ni. Jadi insya-Allah tazkirah dan perkongsian Ustazah tadi dapat memberikan sedikit sebanyak perkongsian untuk jiwa habis kita semua. Ribuan terima kasih sekali lagi kami ucapkan.